mengaitkan masalah dengan cadangan solusi. Kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dua Perdana Menteri yang lepas, walaupun ada majoriti yang lebih tipis, walaupun didesak untuk campur tangan untuk gugurkan kes, mereka tidak tunduk kepada desakan tersebut sampai ke satu tahap tanpa campur tangan. Hakim establish ada kes prima facie. Persoalan yang rakyat ajukan, mengapa walaupun sudah adanya kes prima facie, selepas lebih 100 saksi dipanggil, ribuan dokumentasi dibentangkan di mahkamah, pada minit-minit yang terakhir sebelum keputusan, tiba-tiba pendakwa raya baru yang dipilih selepas yang lepas bersara awal memilih untuk menggugurkan kes tersebut. Sebab rakyat bangkitkan kegusaran ini kerana sebelum pilihan raya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa jadi ketua pembangkang yang saya sokong dan dukung, sendiri kongsikan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu tidak dapat sokongan SD yang mencukupi kerana tak nak tunduk kepada desakan perasuah. Persoalannya, itu sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, adakah perjanjian itu berterusan? Dengan itu ada dua cadangan ringkas sebab whether we like it or not, kes ni dah terlepas. Baik. So ada dua cadangan ringkas. Pertama, MUA akan berikan sokongan sikit. 15 saat. Masalahnya MUA ni, dia cadangan. Dia tak dengar penjelasan kita. Please, MUA. Saya dah sebut dalam beberapa MUA dah kes, putih ke MUA? termasuk Ali Muhammad yang sebelah sana, yang kawan Yang Berhormat sekarang, pun ada prima facie cases tapi dibuang. Saya ada cadangan. Yang DNA. Berhormat. Kemudian ada kes, tadi saya Siti Aisyah, ada kes sebab sakit. Keputusannya Peguam Negara. Discussion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan, menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam Negara itu Peguam Negara yang dipilih oleh Ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar Ketua Peguam Negara itu. Saya lepas itu dituduh saya bukan bincang, saya tanya apa alasan, apakah alasan kuat untuk berikan DNA. Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah Peguam Negara. Kalau saya arah Peguam Negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Tapi saya tidak boleh langgar 1453. Setuju. Ya, saya tahu tak puas hati, ramai yang tak puas hati. Ramai kawan-kawan saya tak puas hati. Yang Amat Berhormat, Ya, dan serang saya, biar saya jawab. Tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya prima facie case. Banyak saya bagi contoh, termasuk ahli parlimen belah sana. Dan banyak kes besar yang lain yang Berhormat tak bangkitkan. Saya sebut nak cakap pasal rasuah. Mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilion ni tak dengar suara pun? Tak dengar suara. Apakah kerana dia bantu kita? Maka kita diam. Banyak kes yang puluh bilion ringgit daripada negara ini. Saya tak dengar jadi champion. Tapi hanya target kepada TPM 1. Saya katakan dalam kes ini, dalam kes TPM 1, Peguam Negara Tan Sri Idrus masa itu memaklumkan dia terpaksa tarik berdasarkan alasan sekian. Saya kata, tak boleh tangguh ke? Dia kata, no. My duty, my conscience, I have to do it before I leave. Jadi saya kata, okey, 1453. Yang saya petikaikan, bukan saya petikaikan ke hak Yang Berhormat bangkitkan. Tapi saya petikaikan bagaimana secara melulu. Munafik. Fahamkah apa istilah makna munafik ni? Kecam orang. Perdana Menteri yang telah tinggalkan prinsip, yang telah bergadai kerana nak jaga kekuatan, tak ada syarat. Tanya pimpinan yang ada di sini. Saya terima tanpa syarat. Pimpinan, saya nak sebut pimpinan UMNO pun ada di sini. I said no conditions. Ya. Dan saya tak ada susah. Jangan ingat saya bimbang. Saya lama pembangkang. Saya lama dalam penjara. Juga saya takut kedudukan ni. Stay. Ego. Tak usah cari hero lah MUA. Tuduhlah. Bukan, jadi saya tidak pertikai hak Yang Berhormat tanya. Tapi Yang jangan Berhormat, hukum.
Jangan jadi hakim. Dari pendakwa jadi hakim, jadi pensiasat. Terus hukum orang. Tak boleh. Saya nak bagi tahu, nak nasihat nak kepada muda. Jangan hukum. Saya tahu ramai yang tak puas hati. Betul. Itu hak mereka. Tanya peguam negara. Kena bagi alasan. Saya simpati juga kerana peguam negara sekarang yang terpaksa bagi penjelasan. Keputusan itu dibuat oleh mantan peguam negara yang dilantik oleh Paguh. Dan dia bagi alasan yang bagi dia kuat. Saya dengar, kalau saya mula bagi penjelasan, jadi masalah saya sudah bias. Di Singapura, bila ditanya saya jawab. Tapi saya dinasihatkan, jangan Anwar. Jangan tambah. Just keep it to 1453. Because kalau you bagi alasan, explain yang 11 points tu, seolah-olah you terlibat. Jadi sebab itu saya tak boleh jawab. Selain mengatakan ini dibicara 1453 oleh peguam negara. Yang Mak Muhammad, dua cadangan ringkas. Saya faham perkara sudah... Tambun nak bagi ke tidak? Tambun nak bagi ke tidak? Ataupun kita nak berhenti kat sini? Terima kasih. Saya bagi. Okey. Tetapi saya nak nasihat, jangan tuduh orang seperti mana dituduh begitu. Okey. Saya tidak boleh terima. Betul, sudah gunakan parliamentary punya right? Yes. I respect your right to express your disgust, your unhappiness, fair. I never question that. Malah selama ini, semua kenyataan-kenyataan yang Muhammad atau muda, saya tak pernah jawab. Tapi di parlimen olehkan dibangkitkan, dan dibangkit, itu pun saya tak mau jawab. Tapi bila kena dibangkit sekarang, baru saya jawab. Tapi bagilah peluang. Janganlah buat tuduhan begitu melulu. Dan tuduhan yang sangat kasar. Silakan Muah. Baik, terima kasih. Saya nak sampaikan dua cadangan. Kerana tidak kira siapa yang berada dalam kerajaan, mungkin akan berhadapan dengan cabaran yang sama pada masa yang akan datang. Pertama sekali, MUA memberikan komitmen jikalau kerajaan memerlukan sokongan 2/3 untuk pisahkan peranan pendakwa raya dengan peguam negara, MUA akan memberikan sokongan dan saya berharap itu dapat dipercepatkan. Cadangan yang kedua, pada masa yang akan datang, jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan, cadangan MUA adalah untuk kita menginstitusikan supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui Parliamentary Select Committee dan diwajibkan supaya peguam negara dipanggil. Jikalau dua Ini perkara cadangan tak masuk akal lah. Okey. Dia tak tahu undang-undang lah. Baik. Baik, tak apa, terima kasih. Tak apa, dah cukup. Soal pemisahan peguam negara Tak boleh terima ni, tak boleh terima. dan SG, seperti yang kita tahu, diputuskan oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan awal. Kertas dasar dibentangkan berapa bulan Jangan kong kali kong lah. oleh Menteri Undang-Undang, Menteri Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang telah diluluskan. Dan sekarang Menteri berkenaan telah pun serahkan kepada Select Committee. Jadi itu stage dia. Ya. Dan 3 tahun dulu seperti mana yang disebut oleh Menteri tak buat apa pun. Seperti yang oleh kerajaan dulu. Tapi sekarang ini kita nak teruskan. Kalau ada cadangan lain yang berhormat boleh bawa melalui Select Committee atau melalui cadangan pindaan tambahan. Cuma saya nak sebut di sini, dia ada pembahagian kuasa. Kalau kita mula campur isu pendakwaan, ini boleh tak boleh, jadi masalah. Tapi tak apalah kalau yang berhormat MUA rasa ini perlu peruntukan ini, boleh cadang, saya tak ada halangan. Baik. Saya nak bahagian akhir. Mau cari hero lah. Baik, Kong kali kong juga. Isu 3R. Saya nak sebut di sini. Kita dituduh oleh Marang dan banyak